Saya nak rasa lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim. Really you have to try this. Very nice. Okay, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Nantikan video-video lain meroti. Kita buat Eastern and Western cookery, resepi mak, resepi mak mertua dan sebagainya. Okay, siapa yang nak buat bisnes, insyaAllah boleh PM je, boleh tulis dekat ruangan komen. Nak suggestkan masak apa, insyaAllah kita buat yang terbaik, insyaAllah kita share kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ber-PKP dekat rumah. Okay, jadi pada hari ini kami nak kongsikan cara macam mana kita nak buat roti. Apa tajuk dia adalah basic dough. Ini adalah roti asas. Sebenarnya senang sangat nak buat roti as long as kita punya bahan tu betul, okay, resepi betul, kemudian menguli betul, dia punya method betul, bakar dengan betul, insyaAllah roti kita akan jadi. Sebelum ni kita ada kongsikan bersama dengan YB, kita ada buat tutorial pembuatan roti canai. Jadi yang untuk pada hari ini kita akan kongsikan cara macam mana kita nak buat roti kawah. Jadi kita akan letak inti, cream cheese dan juga blueberry. Daripada basic dough ni sebenarnya dia boleh jadi roti-roti yang lain. Okay, ada orang nak buat roti pizza, orang nak buat pizza base, orang nak buat bun untuk apa, burger. Okay, as long as dia punya method dan juga bahan betul. Okay, jadi untuk pembelajaran pada hari ini untuk student saya, pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar macam mana kita nak mengenali bahan-bahan. Kemudian kita nak mengundi. Untuk yang kali ini kita akan gunakan method all-in-one method ataupun dipanggil straight dough method. All-in-one method atau straight dough method. Kemudian satu method lagi, sponge dough method. Sponge dough method kita tak pakai. Okay, dan sekarang dah kurang popular, andas kepada industri. Saya akan bagi tahu nanti untuk the next class. Jadi kita akan buat dan kita akan belajar teknik step by step. Okay, jom kita sama-sama buat. Jadi apa yang perlu kita masukkan mula-mula adalah kita masukkan dulu susu suam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan yeast. Okey, biarkan sekejap. Sebab kita nak aktifkan yeast tadi. Nak bagi dia hidup. Ya, sekejap. Okey, kemudian kita tambahkan sedikit gula. Yeast, makanan yeast adalah gula. Okey. Jadi dia nak hidup dia kena gula. Jangan campur garam Garam jangan campur dulu, bagi dia aktif dulu. Okey. Boleh juga pakai tangan terus. Okey, pastikan untuk student saya, dia kita buat roti, pastikan kuku kita bersih, pendek. Okey, tak ada kekotoran. Okey, kita dah basuh tangan betul-betul. Jangan pula pakai hand sanitizer. Ingat dah bersih sanitizer tu, nanti rosak pula roti kita. Okey. Kemudian dah sudah ni, kita masukkan kita punya gula. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Sebab ni namanya all-in-one method. Jadi kita akan masukkan kita punya bread softener. Okey, kemudian kita masukkan kita punya water roux. Kemudian kita akan masukkan yang ini margarin cair dulu ataupun butter. Yang ni saya gunakan butter. Okay. Kemudian kita akan pecahkan telur. Telur nak pecahkan, kita pecahkan dulu dalam bekas ni, takut telur busuk, nanti rosak pula kita punya bahan yang lain. Okay, cantik, alhamdulillah. Okay, kita akan masukkan. Okay, kemudian kita akan masukkan garam dia. Kita kacau dulu, lupa saya. Okey, kita hancurkan dulu gula ni. Buat macam ni. Claw, tiger claw. Okey, kita kacau. Hancurkan dulu sebab kita dapat rasa dia punya gula.
Okey, yang ini kita guna manual. Kalau suka nak guna kalau ada bread maker kat rumah, sama juga sebenarnya, tapi kita campak je semua masuk dalam bread maker, kemudian dia akan proses, okey, dan menguli. Kalau kita nak pakai mixer pun boleh, tak ada masalah. Dough mixer. Okey, so sekarang ni dah rasa gula dia dah dissolve ataupun dah larut. Okey, jadi kita akan masukkan kita punya garam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kemudian kita akan masukkan tepung. Tepung ni tips dia adalah jangan campurkan semua. Tinggalkan sedikit, sama macam masa buat roti canai itu. Okey, kita tinggalkan sedikit dan kita akan masukkan kemudian. Kemudian kita panggil metod ni mixing. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita ramas untuk sebatikan dia. Kenapa kita tinggalkan sedikit, sama macam roti canai itu? Sebab kadang ada orang kata, leceh lah nak buat roti, susah lah nak mengulinya tu susah. Sebenarnya bergantung kepada teknik kita. Okay. Jadi sekarang ni dia dah gaul mesra. Kita campurkan lagi sebahagian, tinggalkan lagi sikit. Okay, so yang ni pun kita, tepi dia pun kita bersihkan. Kemudian yang terakhir sekali kita akan tuang semua tepung tadi. Okay, lepas itu kita tekan. Bismillah. Okey, so bersihkan yang kat tengah ni. Okey, tarik tangan kita ni, jari kat jari-jari ni. Ni sebab kita nak makan sendiri kat rumah. Okey, makan, buatkan untuk suami, buatkan untuk isteri, masakkan untuk anak-anak. Okey, kalau untuk industri adalah lebih mudah, kita pakai dough mixer. Okey, sambil-sambil kita bersihkan kita punya tangan ni. Okay. Jadi dia punya proses adalah kneading. Kita panggil dia, tadi dah mixing, sekarang ni kneading ataupun kita panggil sebagai menguli. Okey, untuk menguli ni kita perlu pancing. Pancing pun bukan pancing by pressing. Okey, sama macam masa buat roti canai tu. Sebab tu asas paling mudah bila kita dah belajar buat roti canai, okey, itu adalah metod yang paling mudah kita nak belajar menguli dough. So ni dah dapat surface dia. Okey, kita kaut, tekan, tekan sampai kita pusing kan. Bersihkan. Kita nak semua, dapatkan semua dia punya bahan ni tadi supaya sebati. Kalau pakai bread maker senang aja kan, kita masukkan semua bahan, tinggal lantak kau kat situ. Okay, jadi dia buat kerja, kemudian dia proof sekejap, rest sekejap. Okay, ambil tu bacalah selawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Kau terkeluar. Okey, sudah. Okey, yang macam ni dia dah sudah. Okey, sekejap dia, tak perlulah boleh untuk lama-lama kan. Okey, jadi yang ini kita akan rest. Okey, restkan sekejap dan kita akan cover dengan towel lembap. Okey, kain lembap. Kita akan restkan dia untuk 5 minit. Kemudian kita akan uli balik semula. Sama juga dengan masa kita buat 2 roti canai. Okey, so kita cover nanti. Okey, kita tutup dengan kain lembap. Okey, kita restkan 5 minit. Kita jumpa selepas ini. Okey, so dah lepas dari 5 minit. Even kalau dah terlebih sampai ke 10 minit pun kan, tak apa, tak ada masalah. Okay, tapi jangan terlama sangat lah. Okey, so kita uli lagi semula. Biar kita bersihkan tepi ni. Dan okey, kita kneading. Okey, kau tekan, kita press. Okey, dah sudah. Okey, kita tandakan 2. Okey, tekan 2. So maksudnya kita dah 2 kali lah, takut terlupa. Okey, so kita tutup lagi dan kita restkan lagi selama 5 minit. Okey, sambil kita tunggu roti kita proofing, okey, jadi kita hiburkan dengan satu lagu. Lupa nak cakap tadi, kalau tadi kita tengah roti untuk student saya, kalau ada janggut ke saya ke, kita cover pakai mask. Dengarkan lagu ni. Bisikan tawa mengerti untuk selamanya. Ku bagaikan percaya apa yang telah ku rasa. Engkau bagaikan permataku, engkau buah hatiku, engkaulah segalanya.
Okey, so kita teruskan. Buka kain ni, tak tepi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So kalau kita pegang tu dia ada rasa hangat tu, maksudnya gears dia dah activate. Jadi kita masih gunakan method of punching, kneading. Kita press je. Kita press. Ada orang nak tanya macam mana cara dia macam ni lah. Okey, kita gerak-gerak daripada sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Okey, itu cara dia. Okey, lepas tu kita kaup, kita tekan. Senang je sebenarnya nak muli ni, kalau orang tahu cara dia betul-betul teknik ni. Jadi kita kongsikan sebenarnya cara macam mana nak buat. Okey, okey, dah siap. Sekejap je. Kalau kita dalam kiraan pun mungkin kita kira kita buat ni lebih kurang dalam 30 kali. Okey, dah siap. So ini yang terakhir, kali ketiga kita tutup sebelum kita nak buat proses of rounding ataupun membulat. Okey, kita tunggu selepas ini. Okey, kita tengok tadi. Okey, kita dah reskan lagi 5 minit. Okey, ni sebenarnya dalam cuaca macam ni agak sejuk kat sini, jadinya dia lambat nak naik. Okey, sama ada kita nak uli lagi pun boleh. Okey, yang terakhir dia dah agak naik tapi dia lambat. Alhamdulillah, gears dia dah activate. Macam mana nak tahu? Kita pegang tu dia dah rasa mengembang dan dia ada gelembung-gelembung udara. Okey, yang ini kita at least, tapi tengok pada cuaca sebenarnya. Tapi kalau kita nak percepatkan dia, kita boleh masukkan dalam oven yang suhu dia lebih kurang dalam 20 darjah Celsius macam tu lah. Lepas tu kita off kan, kita masukkan, tapi dengan kain lembap ni kita tutup, masukkan. So kita biarkan lebih kurang dalam 20 ke 30 minit. Okey, kalau dekat luar 1 jam. Okey, tengok ada cuaca juga sebenarnya. Okey, tak boleh saya kata tepatnya tu macam tu. Tapi kalau dalam kitchen, contohnya yang kitchen yang hangat, insya-Allah dia 1 jam, 40 minit ke 1 jam dah okey. So daripada semasa ke semasa tu kita tengoklah. Okey, so kita akan biarkan, saya akan cuba raskan dia dalam 30 minit. Okey, kita tengok macam mana. Okey. Okey, so sementara kita tunggu kita punya dough tadi tu untuk proofing. Jadi kita akan buat standby kan dia punya cream cheese filling. Okey, caranya adalah yang paling mudah adalah ada orang yang terus masuk dalam mixer, kemudian dia bacuh terus, tapi nanti takut dia kurang smooth sebab dia keluar daripada peti, sebab nanti dia akan berketul-ketul dan dia kurang smooth, dia kurang cantik. Jadi method yang terbaik adalah kita buat double boiling method. Okey, yang ni dipanggil double boiler, maksudnya kita panaskan dulu pot, satu pot, kemudian ada yang heat proof bowl macam ni. Okey, untuk kita nak buat proses of double boiling, kita nak masak kita punya cream cheese. Okay, untuk bahan-bahan cream cheese ni tadi boleh tengok dekat description juga. Okay, nanti kita akan masukkan dalam ni. Okay, okay, so ni bahan-bahannya. Kalau tadi nak tengok dalam description boleh. Okay, ni bahan-bahan dia 250 gram cream cheese. Okay, kalau beli yang tu satu tube pun boleh. Yang ni cream cheese kami ni satu blok, jadi kita terus potong-potong, bagi-bagikan 250. Okey, kemudian butter kita pakai satu sudu besar. Okey, kemudian 50 ml susu segar ataupun 50 gram susu segar. Kemudian 3 sudu besar gula. Okey, kemudian yang ini adalah thickening agent ataupun agent pemekat. Kita gunakan tepung dengan air. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai white wash. Okey, white wash ataupun water roux. Okey, yang ni agent pemekat dia lah. Kemudian sedikit lemon ataupun lime juice kita nak presskan. Tak ada pun tak ada masalah. Okey, so nanti kita akan masuk dalam, sementara kita tunggu dia boiling. Okey, alright. Okey, bila air dah menggelegak ni, okey, kita letak kita punya bowl. Okey, jadi kita akan masukkan kita punya margarin. Okey, butter. Okey, kalau tak ada apa ni butter, boleh guna margarin. Okey, kemudian kita masukkan kita punya cream cheese.
Okey, kemudian kita masukkan kita punya susu. Bismillah. Dan juga gula. Gunakan wire whisk. Standby, kita peganglah pakai kain. Whitewash. Okey. Pakai pemekat, boleh je pakai sudu ni balik. Okay. Pakai garpu pun boleh. Kita takkan tuang semua. Okey, jadi kita akan masukkan kita punya thickening agent. Okey, kemudian kita akan masukkan perahkan sedikit lemon ataupun lime. Masuk pula biji dia kat sini ni. Sedap weh. Okey. Okey, kita akan rasa dulu kalau tak cukup gula ke ikut kita lah. Kita rasa sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi nak tambah lagi sikit gula. So maksudnya sebab dia filling. Okey. Kita tambah gula. So nanti bila tambah gula, yang ni kita tambahkan lagi satu sudu besar. Okey. Okey, cantik insya-Allah. Kemudian kita biarkan dia sejuk. So yang ni boleh off api. Okey, dan kita biarkan dia sejuk. Kita alihkan daripada kita punya double boiler. Okey. Jadilah. Okey, next kita nak buat dia punya crumbs untuk kita letak dekat toppings kita punya roti kawah. Okey, apa yang kita perlukan ni tadi adalah tepung gandum tadi 3 sudu besar. Okey, kemudian 2 sudu besar gula dan juga butter ni nak yang beku. Okey, daripada peti sebab kita nak crumblekan dia. Okey. So, caranya adalah kita kena gaul semua ni pakai hujung jari lah. Kalau tak pakai sarung tangan ni, elakkan pakai kita punya tapak tangan sebab tapak tangan kita ni hangat. Jadi nanti dia punya butter ni jadi melt ataupun cair. Okey. Okey, renjes dipilis, ditepungilah tawa. Okey. Nyanyi pula. Tadi dah tengok juga saya nyanyi kan. So yang ni dekat ujung-ujung jari ni tadi bersihkan lah. Kita masukkan. Okey. Cantik ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada balance sikit buat sudu ni tadi. Jangan membazir. Membazir itu amalan syaitanir rajim. Okey, untuk student saya, tengok betul-betul. Okey, nanti kena buat produk. Okey, kita buat test nanti. Okey, kita nak tunjuk dekat dengan kamera lah. Gitu. Kau. Okey. Dah siap. Okey. So nanti kita akan buat lah
dekat roti kita. Alright. Okay, so dah siap resting. Tada. Okay, so kita punya ni cantik, alhamdulillah. Okay, dia jadi macam ni lah. Okay, okay, so kita ketepikan. So kita sekarang nak buat proses of rounding, okay, ataupun membulatkan dough. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena dusting dulu kita punya tempat yang kita nak buat rounding. Kita dusting kita punya working table dengan tepung gandum. Okay, so kita keluarkan dah kita punya dough tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam ni lah dia punya ni. Okay, cantik, alhamdulillah. Nampak? Okay, jadi kita akan bulatkan dia. Okay, cara nak bulatkan dia adalah sangat simple. Picit macam ni. Okay, kemudian kita akan timbang. Yang ini 40 gram. Okay, so kita kena ada penimbang, ataupun kita boleh sukat agak-agak pun. Okay, alright, letak kat tepi sikit. Okay, bagi nampak. Kita dah ambil. Okay, kita timbang. Okay, yang ini 50 gram. Kita kena buang sikit. 42. Okey, plus minus. Okey, kita ketepikan je dulu. Boleh pakai cutter. Okey, cutter, potong, ataupun kita buat paling mudah adalah kita buat donat besar. Koyakkan aja dan putuskan. Okey, jadi dia akan memanjang macam ni, dan kemudian kita akan potonglah agak-agak aja dulu. Kemudian baru kita timbang. Kalau dah mahir, kita tinggal cekak aje. Kan? Kita cekak picitnya ni. Okey, dan kita agak-agak dulu. Dan kita timbang nantilah. Okey, so dapatkan 40 gram. Okey, jadi kita timbang tengok 40 gram. Tak cukup, kita tarik sikit, kita top up lebih, plus minus 2 gram tak ada masalah. Majoriti jadi 42. Okay, jadi saya nak tunjukkan cara membulat. Okay, yang the rest nanti sama ada nak teruskan ataupun kita nak buat roti lain tu terpulang. Okay, cara membulat senang aja. Okay, kita lepihkan macam ni. Nak tunjuk, okay, yang ini adalah bila kita stretch dia menjadi satu dough yang cantik. Okay, tu nampak ya, itulah jaringan gluten. Okay, jadi paling mudah adalah kita katupkan ini, rapatkan ke sini, dibunjut. Yang ini sebelah sini kita ke sini. Okay, kita dah rapat macam tu. Untuk kemaskan balik, kita tekan, picit, clean belakang dia, picit-picit kan. Ini adalah proses of rounding kita panggil. Ingatkan balik untuk yang kelas dengan saya ni. Okay, untuk kita punya kelas, okay, kita panggil dia proses of rounding. Tadi kita gunakan method masa mixing, tadi kita gunakan straight dough method. Okay, lepas tu tangan boleh buat claw, tapi jangan picit, just claw. Kita pusing macam ni, ataupun buat C. Okay, dah jadi. So kita letak kat tepi lah.
Sama juga, saya ulang balik. Okey, dapat macam ni. Ni ke sini katuk. Kalau sebab tu bila kita nak buat letak inti, kita letak inti kat dalam, sama juga kita klim. Ni ke sini. Okey. Wujud kita klimkan dia, kemudian kita kemaskan. Okey. Kita picit. Okey. Kemudian kita rapatkan betul sebab kita takut nanti dia terbuka. Okey. So kita dah rapat. Kalau dah biasa tolak macam ni. Ni. Kita cucuk dulu kat belakang ni pakai kita punya berjari, kita picit. Okey, nak rounding balik pun boleh. Okey. Okey, sudah clean cantik. Bulat cantik kita letak. Okey, nak sharekan lagi satu dalam proses kita membuat. Okey, dough kita kalau kita lambat rounding, dia akan jadi dry. Okey, dia terlalu kering. Sama ada kita tutup dengan plastik. Okey, kita tutup dengan plastik sementara kita buat yang lain, ataupun kita boleh spraykan dengan canola oil. Canola oil pun boleh, canola oil. So kita buka tangan, kita padkan dekat kita punya dough supaya dia tak jadi terlalu dry. Okey, so kita cover juga sambil kita teruskan membulatkan yang lain. So pastikan kita clean. Nanti pun kita boleh cek balik sebelum kita lanjutkan dengan proses yang seterusnya. Okay, untuk roti kawah ni cukup 40 gram dengan kita punya size cup, measuring dia 3 inci ataupun 8 cm. Okay, satu lagi saya nak buat 8. Okey, dah cukup 40. Okey, saya nak buat 8 biji. So dah siap kita punya rounding. Okey. So boleh gunakan method tadi. Okey, kemudian kita roundingkan. Practice make perfect. Okey, jangan malas, jangan jenuh mencuba. Okey, praktis. Okey, dah siap dah ni. So nanti kita akan lepihkan untuk buat dia punya kawah. Okey, jadi kita siapkan kita punya tray. Okey, dengan ni yang saya cakap kat dia tadi ni. Okey, mangkuk dia ni. Okey, saiz dia 3 inci ataupun 8 cm. Okey, sebab untuk 40 gram. Okay, kalau kita buat 50 ataupun 60, gunakan yang besar lagi sikit lah. Okay, kemudian kita kena ada rolling pin. Okay, kayu ni, ataupun boleh pakai botol apa saja yang lebih kurang saiz ni lah. Ni lebih kurang saiz duit 50 sen. Okay, jadi kita kena ada tepung. Okay, supaya kita tak melekat nanti masa kita nak buat dia punya lubang kawah dia. Okay, jadi kita akan lepihkan dia. Okay, ambil tepung sikit. Okay, kita lepihkan dia agak-agak saiz kita punya cup ni. Pakai tangan pun tak apa, ataupun nak pakai rolling pin pun boleh. Okay, untuk kita nak lepihkan dia,
kita dusting dengan sedikit tepung. Ni buat agak-agak saiz bulat dia. Okey, dah sudah ni, lebih kurang saiz dia. Tak nampak. Okey, lebih kurang saiz dia ni. Okay. Kemudian tadi kita dah dusting dengan tepung. Okay. Kemudian kat tengah-tengah ni kita tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah pula tekan sampai kuat-kuat sangat sampai tembus. Okay. Tapi setakat kita dapat rasa dia punya ni. Sebab nanti kita akan tekan lagi. Okay. Sebelum kita taruh krim, okay, kita akan tekan lagi. So kita teruskan lagi dengan yang lain. Kita gelek dia. Okey. Dan kita masukkan dalam cup. Cukup tepung sikit supaya tak melekat dia, kalau tidak nanti nak angkat susah. Okey. Tekan. Yang mana yang tadi ni kita ni, tapi jangan usik sebelah tepi sebab dia nak proof tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan juga dengan yang lain. So flattening ni ataupun melipihkan boleh pakai tangan, okay, ataupun kita pakai rolling pin. Ni nama dia rolling pin. Masukkan sikit dan kita buat lubang di tengah-tengah, buat dia punya kawah lah, untuk kita isi kita punya cream cheese. Sambil tu kita tekan-tekan juga yang lain. Okay, so kita siapkan yang lain. Okay, jadi kita dah siapkan ni tadi semua. Kita tekan lagi semula sebelum kita restkan untuk proofing. Okay, bergantung tak boleh nak cakap setengah jam ke 40 minit ke dia naik. Sebenarnya bergantung kepada cuaca, okay, suhu sekeliling. Dia ada yang kata 40 minit punya tak naik lagi. Okay, yang ni macam tadi resting pun lebih masa sebab sejuk. Okay, kebetulan kat sini hujan. Okay, kemudian kita pasang aircon, jadi dia lambat sikit. Jadi saya terpaksa on oven. Okay, nak dapatkan haba tu letak kat depan oven tu. Jadi sebelum kita proofkan, kita kena tekan balik, dapatkan lubang kawah tu sambil dia nanti dia mengembang. Yang penting double the size. Double the size maksudnya dia naik 2 kali ganda daripada size dia. Okey, jom kita proofkan dulu sebelum kita letak cream cheese dan juga kita punya blueberry. Okey, so ini dah siap. Tadi kita biarkan lebih kurang 35 minit. Okey, tapi bergantung kepada cuaca macam saya cakap tadi. Okay. Yang penting double the size. Dia dah cukup double the size. Kalau dia too dry, kita spray dengan air sikit. Okay. Kemudian apa yang kita perlu buat adalah kita dah siapkan kita punya cream cheese tadi yang kita buat tadi. Okay. So kita dah masukkan dalam piping bag. Yang crumble tadi kita dah siap. Dan kita standby dengan blueberry dan juga egg wash, bancuan daripada kuning telur dengan susu. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita lubangkan balik. Okay, sebab kita nak buat dia punya kawah. Jangan usik yang lain sebab nanti dia turun balik pula. Okey, bila dah siap tu kita sapukan dulu dengan
egg wash keliling ni. Kalau tak nak pakai egg wash, kalau suka manis, boleh buat bancuhan air gula. Okey, nak tunjuk dulu macam mana. Inilah buat. Kemudian kita letak dia punya crumble tu, kita tabur. Okey, kalau letak kemudian, nanti dia akan terkena dekat dia punya cream cheese. Okey. Okey, jadi macam ni lah. Dan kita sapu lagi yang lain. Teruskan sekali lagi. Kalau ni tak habis, kita boleh simpan dalam peti kita masuk dalam peti sejuk. Nanti bila kita buat lagi, bolehlah kita gunakan semula. Okey, masih ada baki. Banyak ni, puas. Okey, last sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita letak krim dulu tadi, so dia akan terkena dekat dia punya cream cheese tu. Jadi macam ni dia termasuk, tak apa. Okey. Sekarang masa untuk kita pipe. Dapatkan dia punya cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap kita letak. Yang ni pun kita boleh simpan balik, masuk dalam peti sejuk beku. Okey, kemudian kita letak dia punya blueberry. Okey, inilah masanya untuk kita letak blueberry-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suka nak makan, nak letak banyak tu terpulang. Kecuali kita nak buat berniaga, kita ada portion dia. Okey, jadi dah siap. Okey, dah siap kita punya ni. Jadi kita biarkan dulu 10 minit ke 15 minit, bagi dia rehat dulu sekejap. Kemudian sambil tu kita onkan kita punya oven pada suhu 170 darjah Celsius. So make sure kita punya oven, yang penting oven tak sama. Sebab tu macam saya guna oven, kita ada internal thermometer yang lain. Sebab kadang oven dia tulis je kat situ 150, 200, tapi sebenarnya suhu sama ada terlebih ataupun terkurang. Jadinya kena selalu tengoklah apa kata orang, kita setting. Biasanya kita bakar 15 ke 20 minit. Kemudian api atas bawah, offkan kipas dia. Okey, nanti kita akan bakar. Alright. Kita preheatkan oven. Okay, tengok kat sini, temperature kat sini bacaan dia 170. Okay, lebih kurang 170 darjah Celsius. Tapi dekat saya punya oven ni, okay, 120 darjah Celsius. Okay, sebab tu yang kita kadang kita buat
kadang kenapa lah kata dah ikut resepi semua tapi ikut timer tapi tak jadi. Tapi sebenarnya oven kita ni tak sama. Okey, jadi ni factory. Okey, lagipun kita oven biasa-biasa. Kalau industrial biasanya dia ada internal punya thermometer. Okey, jadi kita settingkan dia punya kipas blower ni pada off. Kemudian suhu tengoklah, kita setting balik 170 darjah Celsius. Kemudian api atas bawah. Okey, kemudian yang ni dia punya timer lah. Jadi saya tunggu dah, sekarang ni tengah preheat. Okey, jadi kita punya ni dah standby untuk kita nak bakar. Okey, cantik insyaAllah. Okey, so sekarang setting timer dia dah 170 darjah Celsius. Jadi kita boleh masukkanlah kita punya roti. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah semoga jadi. Kita cepat tutup. Dan kita settingkan masa dia 20 minit. Okey, walaupun kita dah set nanti 20 minit, tapi make sure lebih kurang dalam 15 minit tu kita dah kena tengok sebabnya kita tak tentu oven ni. Jangan percaya sangat pada oven. Okey, jadi kita tengok lepas 15 minit kita tengok. Okey, kalau dia dah too brown, kita check bawah dia. Kalau atas dia dah jadi golden brown, kita cover pakai parchment paper. Okey, just supaya dia tak lebih burn, tapi depends kepada tapak bawah dia. Kalau dia dah masak, okey, just terus angkat dia je. Alright. Okey, sekarang ni baru berjalan lebih kurang 12 minit. Okey, tapi color dia, okey, color dia dah atas dah brown. Jadi kita kena pusingkan. Okey, sebab tu kita kena alert benda ni. Okey, dengan produk roti ni, kalau dia tak balance dia punya color, okey, kita kena pusing macam ni sambil kita tengok sebelah bawah dia. Hati-hati panas Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kena tengok bawah dia. Kalau dia dah masak, jadi kita just tinggal stopkan lah dia punya ni. Okey, sedikit lagi. So saya nak turunkan dia punya temperature. Okey, kita turunkan temperature. Okey, kalau risau lagi kan, takut dia terlalu brown, kita buka sikit. Okey, suhu dia dah turun. Okey, tutup balik. Kita settingkan api bawah saja, sebab bawah yang tak masak. Atas dah cantik Okey, jadi sekarang ni dah lebih kurang 16 minit. Okey, 16 minit, tapi kita rasa ni dah cukup. Okey, maksudnya jangan percaya sangat kalau ikutkan roti ni, dia perlukan masa lebih kurang tu lah ke 20 minit. Kita dah masak dah di bawah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita boleh keluarkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, inilah kejadian roti kita. Okey. Okay, so alhamdulillahirrabbilalamin, kita punya roti kawah ni dah siap. Okay, jadi kita punya ban, nanti kita tengoklah dia punya kejadian dia ni. Okay, so alhamdulillah, okay, sangat gebu, sangat lembut. Okay, bawah dia pun, kalau orang tanya dah masak ke belum, dah masak, alhamdulillah. Okay, jadi kita tengok, kita koyakkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Masya Allah. Tengok tu, ya Allah, hai, dia punya kejadiannya tu. Okey, tu. Okey. Okay, kita nak makan. Okey, kita tengok ni. Tengok lagi kat dalam dia. Okey. Alhamdulillah. That's nice je. Okay, jadi kita nak cuba rasa, kita cicah sikit dengan kita punya cream cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit blueberry. Ya
InsyaAllah inilah hasil dia kita buat hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Speechless. Really, you have to try this. Okay, tak mau cakap, sangat sedap, sangat berpuas hati. Kita buatkan untuk family. Kalau kata siapa yang nak buat bisnes, tak ada mesin, boleh beli pakai tangan, pseudo method. Kalau ada bread maker pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak guna mixer pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi buat roti ni sebenarnya perlu kesabaran. Okay, kesabaran, kemahiran, kena rajin tengok. Okay, yang penting mixing, rounding, proofing, double the size. Kemudian oven kita memang kena make sure kita tak boleh bergantung kepada timing yang dah memang set semata-mata. So kita kena mahir juga, kita kena tahu juga tengok, okay, supaya tak terlebih burn, okay, tak terlebih angus. Kita buat lama-lama, kita menunggu lama-lama, kita proofing lama-lama, kemudian hasilnya tak jadi, memang meletihkan dan melecehkan. Jadi selamat mencuba. Saya nak rasa lagi sekali. Really, you have to try this, very nice. Okay, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Nantikan video-video lain meroti. Kita buat Eastern and Western cookery, resepi mak, resepi mak mertua dan sebagainya. Okay, siapa yang nak buat bisnes, insyaAllah boleh PM je, boleh tulis kat ruangan komen nak suggestkan masak apa. InsyaAllah kita buat yang terbaik, InsyaAllah kita share kan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.